Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes curang melibatkan Syok. Ini penjelasan peguam. Sejak beberapa hari lalu, nama Syok menjadi hangat selepas isterinya Rusalinah Natasih Asyatirah mendedahkan suaminya kembali curang. Syok didakwa curang buat kali kedua dengan wanita sama yang pernah menimbulkan suasana tak harmoni dalam rumah tangga mereka sebelum ini, Farah Saleh. Peguam viral, Nur Zabita adalah seorang peguam yang aktif di media sosial. Penulisan beliau sering dijadikan rujukan dan bacaan. Boleh dikatakan, dia antara peguam selebriti di media sosial. Nur Zabita selalunya akan ulas perkara-perkara yang tular di media sosial yang memerlukan pandangan dari segi undang-undang. Baru-baru ini, dia memaknai satu posting di Facebook berkenaan kes curang melibatkan Syok. Baru-baru ini, viral rintihan isteri Syok pengacara radio. Mungkin ramai ingin tahu kedudukan undang-undang di Malaysia tentang isu curang ini. Isu curang ini memang sangat sensitif kerana curang jugalah sehingga menjadi punca bercerai-berai. Ada juga digantung tidak bertali, sehingga pasangan dan anak-anak diabaikan. Mungkin juga sehingga terjadinya keganasan rumah tangga. Tulisan saya ini berkenaan isu kecurangan. Saya tidak langsung akan menyentuh isu menduakan atau diduakan atas kerelaan secara poligami. Bagi mereka yang dicurangi atau mungkin lebih teruk, dikasari atau dipukul atau mungkin dianiaya dan diabaikan tanpa nafkah, kita ada undang-undang. Kita perlu belajar sedikit hak kita. Curang ini tidak semestinya kerana suami, tetapi ada juga kes-kes isteri juga curang. Jadi tulisan saya ini berkenaan hak suami atau isteri yang dicurangi. Adakah terdapat sebarang hukuman kepada pasangan yang curang atau pihak ketiga yang menjadi punca keretakan? Apakah kita boleh ganti rugi dari segala kekacauan dan kepayahan? Beberapa tahun dahulu, dilaporkan dalam berita bahawa pihak ketiga yang menjadi punca keretakan rumah tangga boleh disaman dan diambil tindakan. Bagus undang-undang begini, sekurang-kurangnya dapatlah mengawal kes-kes yang kian menjadi-jadi. Mungkin juga boleh jadi amaran kepada mereka yang terlibat. Sejauh mana keberkesanan pelaksanaan ini pula? Secara jujurnya, tindakan menyaman pihak ketiga ini tidak semudah yang digambarkan atau yang kita sangkakan. Di Malaysia, terdapat perbezaan bidang kuasa mahkamah yang mengawal isu perkahwinan, pewarisan harta, agama dan kekeluargaan di antara orang Islam dan bukan Islam. Segala perihal berkaitan hal ehwal ini bagi orang Islam perlulah dibawa ke mahkamah syariah, manakala orang bukan Islam pula ke mahkamah sivil. Jadi, isu pihak ketiga dalam perkahwinan ini masih dalam bidang kuasa syariah. Segala tindakan berkaitan perkahwinan perlu dimulakan di mahkamah syariah. Berdasarkan undang-undang syariah, undang-undang jenayah syariah, hampir setiap negeri memang memperuntukkan kesalahan bagi individu yang menjadi punca keretakan rumah tangga. Ada hukuman yang bakal dikenakan, tetapi tindakan itu bukanlah dibawa oleh pasangan yang terkilan, tetapi akan dimulakan oleh pendakwa syar'i. Prosesnya sebelum kes ini dibawa ke mahkamah jenayah syariah. Pasangan yang dicurangi perlu membuat aduan ke pejabat agama. Bukti-bukti juga perlu dilampirkan. Berkenaan bukti pula, bukanlah mudah hendak mengumpulkan bukti kerana kebiasaannya hal-hal berkaitan skandal ini sentiasa dibuat secara berhati-hati supaya tidak diketahui. Sekiranya bukti tidak cukup, barangkali kes tidak akan diteruskan. Kalian perlu faham, bagi kes begini, kuasa terletak pada pendakwa syar'i sama ada untuk meneruskan kes terhadap pihak ketiga atau tidak. Jika bukti tidak cukup, kes tidak akan diteruskan. Kita sebagai pihak terkilan tidak mempunyai kuasa. Kita hanya sebagai pengadu dan saksi dalam kes. Situasinya sama seperti kes laporan polis dalam kes jenayah. Misalnya rompak, curi, rogol. Laporan oleh kita tetap berdasarkan siasatan. Jika semua bukti lengkap, barulah pihak pendakwaan memberikan izin untuk diteruskan ke mahkamah. Kuasa membawa ke mahkamah bukan di tangan kita. Jadi, sekiranya kita menemui segala bukti, simpanlah terlebih dahulu. Mungkin ianya dapat membantu.
Jadi setelah meneliti tentang prosedur ini, boleh dikatakan tindakan pihak ketiga ini barangkali akan jadi susah dan payah. Adakah tiada tindakan langsung kepada pasangan yang curang dan pihak ketiga ini? Adakah ada undang-undang yang boleh kita menuntut nilaian ganti rugi terhadap kepayahan, kesusaraan yang ditetapkan oleh pihak ketiga dan pasangan yang curang ini? Bagi tujuan ini, saya hendak rujuk kepada Seksyen 58 Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, Akta 164. Pun begitu, akta ini hanya terpakai kepada orang bukan Islam. Tetapi mengapa saya menyebut dan merujuk kepada akta ini? Sebabnya, Seksyen 58 sangat relevan dengan topik ini. Seksyen ini memperuntukkan bahawa ganti rugi kerana perzinaan boleh dituntut terhadap responden bersama. Berdasarkan seksyen ini, sekiranya suami atau isteri dapat membuktikan pasangannya telah melakukan perzinaan, maka pasangan ini boleh juga menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga. Berapakah nilaian ganti rugi yang boleh dituntut? Dalam kes Leo Kowah lawan dengan Eng Kok Seng, Philip dan Arno 1994, inilah petikan dari sebahagian keputusan mahkamah. Inilah petikan daripada sebahagian keputusan mahkamah. Memandangkan zina telah dibuktikan, isteri adalah layak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga tahu bahawa si suami dan isteri telah berkahwin apabila beliau melakukan zina dengan si suami. Itu adalah satu perkara yang memperburuk yang perlu dipertimbangkan. Nilai pasangan itu dan luka kepada perasaan pasangan terkilan berbeza dari kes ke kes kerana ganti rugi sedemikian tidak mungkin dapat ditentukan secara matematik. Bermaksud tiada nilaian yang spesifik berapakah ganti rugi yang perlu dibayar kerana kerosakan yang dilakukan adalah berbeza dalam setiap kes yang berlaku kecurangan. Jadi benarlah kecurangan itu tidak boleh dinilai secara matematik. Akta ini tidak terpakai kepada orang Islam. Namun, jika kita tidak boleh menuntut ganti rugi berdasarkan akta ini, malahan kita tidak boleh diambil tindakan berdasarkan akta ini. Ada juga kes si isteri telah mendakwa suaminya mempunyai hubungan sulit dengan seorang wanita Islam. Pasangan suami isteri ini adalah bukan Islam. Wanita ini kemudian memohon untuk menghentikan tuntutan terhadapnya kerana dakwaannya dia adalah seorang Islam dan segala undang-undang dalam Akta 164 termasuklah Seksyen 58 adalah tidak terpakai terhadapnya. Mahkamah telah memberikan pendapat bahawa walaupun penzina itu adalah seorang Islam, ini tidak menghalang tuntutan ganti rugi terhadapnya. Memandangkan Akta 164 adalah bagi hal ehwal perkahwinan, sedangkan Seksyen 58 pula adalah tuntutan ganti rugi terhadap penzina. Nampak bagaimana perkembangan kes? Kes ini baru diputuskan tahun lepas. Mahkamah akan mempertimbangkan sesuatu kes. Kadang-kadang undang-undang itu memang wujud tetapi boleh dihujahkan dan dicabar juga di mahkamah. Dalam kes ini, si isteri mencuba untuk turut mengambil tindakan kepada pihak ketiga. Walaupun jelas dalam Seksyen 3, akta ini adalah tidak terpakai kepada orang Islam. Tetapi si isteri cuba. Barangkali dia berpendapat yang kedua-duanya perlu diambil tindakan dan diajar. Melalui peguamnya, dia berhujah dan mahkamah berpendapat walaupun pihak ketiga orang Islam masih juga boleh diambil tindakan. Benar, tiada undang-undang dalam mahkamah sivil atau syariah yang memperuntukkan satu seksyen khas untuk pasangan yang terkilan ini menuntut ganti rugi terhadap suami atau pihak ketiga bagi segala kesusahan yang dialami. Tetapi secara amnya, undang-undang membenarkan seseorang menuntut bagi ganti rugi kacau ganggu, kepayahan, kesusahan dan apa jenis kes. Jadi tidak salah sekiranya mencuba mempertahankan hak dan sebagai pengajaran kepada pihak sana. Boleh sekiranya hendak dibawa kes ke mahkamah, manalah tahu tuntutan kita dibenarkan. Pun begitu, saya juga tahu bahawa urusan keluarga ini teramatlah sensitif. Jika berlaku, terbaik adalah penyelesaian yang tidak memberi kesan kepada anak-anak dan tidak memberi kesan jangka panjang.
sikap orang berbeza. Kadang-kadang memang kita hendak selesaikan secara damai, tetapi pihak ketiga itu yang jenisnya tidak boleh dibawa berbincang. Payah juga. Hendak melarikan diri terus, tetapi anak-anak masih perlukan ibu bapa. Payah, memang payah. Petikan daripada Trending Sangat. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.